Negeri Sembilan Darul Khusus membawa makna 9 buah negeri yang unik. Keunikan ini didefinisikan dengan pengalaman sistem adat berpatih, berbeza daripada negeri-negeri lain di Semenanjung Malaysia yang mengamalkan adat Temenggung. Negeri Sembilan Darul Khusus atau turut dikenali sebagai Negeri Adat Berpatih merupakan salah satu destinasi pelancongan yang bukan sahaja strategik, malah seimbang dalam aspek eko-pelancongan dan panorama pantai yang cukup mempersona. Nama Negeri Sembilan adalah berdasarkan gabungan negeri-negeri kecil yang 9 buah terdiri daripada Rembau, Johor, Sungai Ujong, Naning, Jelai, Segamat, Jelebu, Kelang dan Ulu Pahang di bawah pemerintahan Raja Melewa, Raja pertama Negeri Sembilan pada tahun 1773. Luak Gunung Pasir, Tampin, Kerachi dan Ulu Muar dikanonkan pada 1895 menjadi anggota Persekutuan Baru Negeri Sembilan akibat terkeluarnya negeri-negeri kecil Ulu Pahang, Naning, Kelang dan Segamat daripada gabungan awal. Inilah asas pembentukan 7 daerah terkini iaitu Seremban, Kuala Pilah, Jelebu, Tampin, Port Dickson, Rembau dan Jempol. Negeri Sembilan merupakan destinasi sentral pelancongan yang strategik kerana boleh diakses menerusi jalan darat, udara maupun laluan air. Kedudukannya yang berhampiran dengan pusat bandaraya Kuala Lumpur turut menjadi penyumbang destinasi tarikan pelancong sama ada dalam maupun luar negara. Negeri Sembilan terus mengurak langkah sejajar dengan visi dan misi Rancangan Struktur Negeri Sembilan RSNS 2045 iaitu sebuah dokumen yang menggariskan pembangunan Negeri Sembilan menjelang tahun 2045. Pembangunan yang dirancangkan adalah berasaskan kepada 3 teras iaitu Malaysia Vision Valley MVV, Agropolis dan Biodiversity. Negeri Sembilan cukup terkenal sebagai lokasi percutian pantai yang menarik. Hamparan pantai Port Dickson sepanjang 18 km yang membiru pasti menawan hati pengunjung. Antara pantai yang merupakan destinasi wajib kunjung adalah seperti Pantai Saujana, Pantai Cahaya Negeri, Pantai Purnama, Pantai Teluk Kemang, Pantai Tanjung Gemuk, Tanjung Biru, Pantai Bagan Pinang dan Pantai Cermin. Pelbagai aktiviti sukan air dapat dicuba seperti berkayak, kapal layar, luncur angin dan banyak lagi. Flora yang menghijau serta alam semula jadi yang menyegarkan mata merupakan satu tarikan untuk pengunjung menjejakkan kaki ke Negeri Sembilan. Untuk penggemar keindahan alam semula jadi, Negeri Sembilan mempunyai 11 hutan lipur dan rekreasi yang sangat menakjubkan pemandangan di samping merasai kedinginan air terjun yang jernih menghempas batu. Hutan hujan tropika di Negeri Sembilan turut menjadi stesen penyelidikan hutan yang cukup popular kerana ekosistem dan biodiversiti yang cukup seimbang dan masih terpelihara. Sesuai dengan julukan yang diberikan, Negeri Sembilan Negeri Beradat, terdapat pelbagai destinasi warisan dan sejarah yang boleh kita kunjungi. Antaranya termasuklah Muzium Diraja Istana Lama Seri Menanti, Muzium Negeri, Muzium Adat dan Balai Cerap Baitul Hilal. Sebenarnya apa sejarah di sebalik adat perpatih ini? Adat perpatih saling berkait dengan adat Temenggung yang diamalkan di negeri-negeri lain di Semenanjung. Sejarahnya, adat perpatih ini diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang
Sementara adat Temenggung pula diasaskan oleh abang tiri beliau bernama Datuk Ketumanggungan. Mereka berdua berkongsi ibu yang sama bernama Puti Indo Jelita. Sementara ayah Datuk Perpatih ini adalah seorang penasihat diraja bernama Cati Bilang Pandai, dan ayah Datuk Ketumanggungan pula adalah seorang raja bernama Datuk Seri Maharaja Diraja, seorang raja di kawasan Gunung Marapi, sekarang berada di Sumatera Barat sebelum kedatangan Islam di Nusantara. Oleh sebab Datuk Ketumanggungan ini keturunan diraja, maka secara tidak langsung dia menerapkan sistem aristokrat dalam pentadbirannya. Hal ini bertentangan dengan jiwa Datuk Perpatih sendiri yang mana dia berjiwa demokrasi. Maka mereka berdua berbalah sehingga pernah mencetuskan satu perselisihan dalam satu hukum, iaitu Undang-Undang Tarik Balas, di mana hukum tersebut siapa yang membunuh harus dibunuh. Maka perselisihan ini akhirnya diakhiri dengan Datuk Perpatih tersebut menikam satu batu yang sekarang batu tersebut bernama Batu Batikam di kawasan Pagaruyung, Sumatera Barat sebagai satu tanda perdamaian. Memandangkan jiwa orang Minangkabau yang suka merantau dan mengembara ke tempat baru, maka orang-orang Minangkabau ini pergi merantau ke beberapa kawasan berdekatan Sumatera, termasuklah ke Semenanjung Malaysia ini, di mana mereka membuka kawasan Negeri Sembilan pada abad ke-14, kawasan Bayan Lepas di Pulau Pinang oleh Nakhoda Bayan, Nakhoda Intan dan Nakhoda Kecil pada awal abad ke-18, serta beberapa kawasan di Kuala Lumpur ini seperti Kerinci dan Bangsa pada akhir abad ke-19. Secara tidak langsung, orang Minangkabau tersebut yang datang merantau, mereka membawa budaya dan adat resam dari tempat asal mereka di Sumatera, termasuklah makanan yang kita selalu makan terutamanya semasa raya ini, iaitu rendang, di mana pada asalnya rendang tersebut dibawa oleh para perantau kerana rendang tersebut bersifat tahan lama dan boleh dimakan begitu sahaja. Mengenai suku-suku di Minangkabau ini, di Negeri Sembilan terdapat 12 suku, sementara di Sumatera Barat pada asalnya terdapat 4 suku utama sahaja, iaitu bagi yang mengamalkan kelarasan Koto Piliang atau adat Temenggung yang kita kenal di sini, mereka hanya ada 2 suku utama, iaitu suku Koto dan suku Piliang. Dan juga kepada kelarasan Bodi Caniago yang kita kenal sebagai adat Perpatih tadi, ada 2 suku utama juga, iaitu suku Bodi dan suku Caniago. Dan akhirnya keempat-empat suku ini berpecah sehingga kedatangan Islam di Minangkabau, Sumatera. Sementara 12 suku di Negeri Sembilan ini yang kita dengar dalam lagu Waris Rembau Most Wanted, di mana 9 daripada 12 suku tersebut mengambil dari nama tempat asal mereka dari Sumatera tersebut, seperti Payakumbuh, Simolenggang, Batu Hampar, Batu Bolang, Solomak, Mungka, Tiga Batu, Tiga Nenek dan Tanah Datar. Malahan Tanah Datar itu sendiri adalah satu negeri tempat asalnya kerajaan Pagaruyung, iaitu kerajaan terakhir di Sumatera Barat. Secara tidak langsung, pengaruh Minangkabau telah berada di Nusantara ini, bukan sahaja di Malaysia ataupun Indonesia, malahan sampai juga ke Singapura. Seperti Presiden pertama Singapura iaitu Yusof Ishak, pencipta lagu kebangsaan Singapura, Majulah Singapura, iaitu Zubir Said, kedua-duanya adalah orang Minangkabau sendiri. Dan juga Yang di-Pertuan Agong pertama kita, Tuanku Abdul Rahman, mereka semua berdarah Minangkabau. Suku merupakan sebuah anggota masyarakat atau satu keluarga besar yang terbentuk daripada keturunan sebelah ibu. Dekat Negeri Sembilan ni ada 12 buah suku yang korang perlu tahu, iaitu yang pertama ialah suku Selemak, Ubi Dawanda, Batu Hampar, Somolenggang, Anak Aceh, Mungkal, Tiga Batu, Anak Melaka, Payakumbuh, Batu Belang, Tanah Datar dan Tiga Batu. Dari mana asalnya suku ni? Pada zaman dahulu, orang-orang daripada Sumatera Minangkabau telah datang ke tanah Melayu dan berhijrah di Negeri Sembilan. Mereka telah membentuk satu kumpulan masyarakat dan menamakan kumpulan mereka daripada tempat asal mereka berada. Dalam banyak-banyak suku ni, ada satu suku yang sangat istimewa, iaitu suku Bidawanda. Sebab suku Bidawanda merupakan orang asal atau orang asli yang menetap di Negeri Sembilan. Jadi, orang yang berhijrah ke Negeri Sembilan ni
telah memberi penghormatan kepada orang asal dengan melayakkan suku Biduanda memegang jawatan tertinggi dalam adat Pepatih iaitu Datuk Undang dan Datuk Penghulu. Betul ke kami tak boleh kahwin sesama suku? Jawapannya ialah betul, kami tak boleh kahwin sesama suku. Sebab yang pertama ialah kami dah anggap orang-orang yang sama suku dengan kami ialah ahli keluarga kami. Jadi disebabkan tu kami tidak dibenarkan berkahwin sesama suku. Yang kedua ialah sebab untuk pencampuran budaya dan adat. Bila kahwin sesama suku akan berlakunya pelanggaran adat. Pasangan ni akan dikenakan denda dan hukuman. Antaranya ialah si perempuan tidak dapat lagi mewarisi tanah adat pusaka dan si lelaki pula tidak lagi boleh menyandang gelaran adat pusaka. Bagaimana kalau dua orang yang sama suku yang betul-betul dah jatuh cinta dan tak boleh dipisahkan lagi dan mereka tetap nak kahwin? Boleh ke mereka berkahwin? Soalannya. Jawapannya adalah boleh. Mereka boleh berkahwin dengan mereka menjalankan adat berkodin, iaitu di mana salah seorang daripada pasangan ni perlu menjalankan adat berkodin, iaitu adat tukar suku. So bila mereka dah buat adat tukar suku, bolehlah mereka melangsungkan perkahwinan. Bila zaman dah berubah, kebanyakannya mereka dah berkahwin dengan orang luar negeri. Apakah status suku pada anak cucu mereka? Jadi, lelaki yang berkahwin dengan orang luar negeri, mereka dah tiada suku. Tapi bagi perempuan yang berkahwin dengan lelaki luar negeri, anak-anak mereka masih lagi mewarisi suku yang ada. Jadi aku harap daripada video ni dapat memberi pencerahan sedikit mengenai suku yang ada di Negeri Sembilan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Sepanjang jalan kau langsung jalan kampung, tarikan alam semula jadi. Tampik sejarah Museum Nagari, asal ni tradisi makanan asli untuk pengunjung yang datang.